Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Mishkatul Masabih pada fasal yang ketiga di bawah tajuk Adabul Khala', iaitu disiplin bila berada dalam bilik air itu, ataupun adab-adab ketika hendak masuk bilik air dan juga semasa berada dalam bilik air itu. Perlu diingatlah bahawa fasal yang ketiga ni hadis-hadis yang dimuatkan oleh tuan kitab ni lah, Syekh Tibris ini. Sebenarnya hadis-hadis yang pelbagai lah status dia tu. Ada yang dhaif, tidak sekuat hadis-hadis fasa pertama dan fasa kedua. Itu dia punya metodologi dia lah. Sebab tu kita tengok dalam hadis-hadis yang fasa ketiga ni ada hadis-hadis berulang, hadis sama, cuma ada perbezaan lafaz, perbezaan sanad, dan banyak kita jumpa tu dhaif lah. Tapi setengah-setengah tu dhaif pun dia ada sokongan hadis-hadis lain, mana tetap boleh diterima pakai. Misalnya hadis yang ke-32, Ana Aisyah qalat, Man haddathakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman, fala tusaddiquh ma kana yabul illa qa'idah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sesiapa yang menceritakan kepada kamu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, jangan kamu benarkannya. Tidak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam kencing kecuali dalam keadaan duduk. Sebenarnya hadis ini sekali kita tengok tu nampak bercanggah lah dengan hadis-hadis sebelum ini. Sebab Nabi suruh kencing ni dalam keadaan duduk. Dalam ada juga Nabi sebut, ada juga riwayat sebut bahawa Nabi ni berdiri. Kita bincang sebelum ni, memang umumnya duduk. Itu makruf lah. Tapi ada juga Nabi kencing sambil berdiri. Walaupun ada setengah ulama kata sekali sahaja berlaku. Tiba-tiba bila kita tengok hadis ni, Aisyah dengan menggunakan bahasa yang begitu tegas. Kalau kamu dengar ada orang kata Nabi kencing sambil berdiri, fala tusaddiquhu, jangan kamu kata dia betul, jangan kamu benarkan dia. Maka na yabulu illa qaida, Nabi ni tidak kencing melainkan dalam keadaan duduk. Bahasa dia tu tegas lah. Jadi sekali tengok hadis ni bercanggah, sebenarnya tidak bercanggah. Tidak bercanggah hadis ni sebenarnya. Cuba kita tengoklah hadis ini. Sebenarnya hadis ni dalam Sunan Nasa'i pun bincang dah. Kita bincang panjang lebar dalam pengajian Sunan Nasa'i tu. Hadis ini sebenarnya tidak bercanggah dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang Nabi SAW kencing sambil berdiri. Jadi apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha ni sebagai isteri Nabi SAW, beliau bercakap berdasarkan pengetahuannya, terutama sekali ketika baginda SAW berada di rumah. Kemungkinan terdapat banyak perkara yang berlaku di luar rumahnya, di luar pengetahuannya. Sebaliknya sahabat-sahabat utama Nabi SAW seperti Hudzaifah radhiyallahu anhu yang sering menemani baginda SAW melihat dengan sendiri perkara itu. Kerana hadis Nabi kencing berdiri ini riwayat Hudzaifah. Mungkin juga maksud Aisyah di sini ialah dari segi kebiasaan. Siapa dia kata Nabi kencing, sesiapa yang kata Nabi menjadi kebiasaan Nabi kencing sambil berdiri, jangan kamu benarkan. Boleh jadi itu maksudnya. Jadi kalau itulah maksud Aisyah, maka sebenarnya tidak ada berlaku percanggahan apa-apa pun dengan hadis-hadis, dengan hadis yang menyebutkan bahawa Nabi kencing sambil berdiri. Sebab itulah perkara ini telah dibuat semacam kesimpulan lah oleh ulama' bahawa kebiasaan Nabi dan hak terbaiknya kencing sambil duduk.
Dan ada hadis yang menyebutkan sambil Nabi kencing sambil berdiri. Kalau kita tidak mengira sebab-sebab yang disebut oleh ulama, maka dia menunjukkan harus saja, tidak wajib kencing sambil berdiri. Tapi sunat, baik, molek. Mana kencing sambil duduk tu dikira baik, molek, itulah hak sebenarnya, sunnahnya. Tetapi kencing sambil berdiri ni tidak haram, maknanya harus. Saya tak jumpa lagi ulama sebut kencing sambil berdiri ni sunat. Setakat cuma yang ulama berani kata harus. Sebab tu kita kena kencing sambil duduklah, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti yang kita bincang dah pada minggu lepas ni. Baik. Ya, boleh. Mana? Rasanya bukan berdiri. Kalau Ibnu Umar tu bukan berdiri, duduk, cuma menghadap kiblat. Riwayat berdiri tu Hudzaifah Ibn Yaman tu. Kalau Ibnu Umar naik atas rumah Hafsah tu, kebetulan ternampak Rasulullah duduk di atas dua labinah. Dua apa ni? Labinah dua, apa kita panggil kalau macam bata lah. Hak tu sebenarnya dia menghadap kiblat. Di situlah ulama ambil kesimpulan bahawa bila Nabi lari menghadap kiblat di fadha. Fadha ni tanah terbuka, ruangan terbuka. Tapi kalau kencing dalam bilik air ada dinding, itu tidak mengapa, tidak termasuk dalam itu. Sebab apa hadis ni lah? Ulama juga lihat bahawa hadis-hadis yang berkenaan larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu semuanya hadis di padang pasir lah. Hadis di tanah fadha ni, tanah lapang, tidak semesti pada pasir, tanah lapang yang tidak ada, yang bukan bilik air lah. Itu jadi hak kecil sambil berdiri ni Hudzaifah tu. Itu ya. Baik, hadis yang ke-33, an Zaid bin Harithah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Jibril alaihi salam atahu fi awwal ma uhiya ilaihi fa'allamahu al-wudu' was-salah falamma faragha min al-wudu' akhadha ghurfatan min ma' fanadhaha biha farjah. Daripada Zaid bin Harithah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Jibril alaihi salam datang kepadanya di permulaan baginda sallallahu alaihi wasallam diwahyukan. Lalu Jibril mengajarkannya wudu dan sembahyang. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari berwudu, baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam air. Segenggam air maknanya dia guna tangan dia lah, dia ambil air itu. Kita kata segenggam lah kita kata. Lalu baginda merenjiskan pada kemaluannya. Hadis ini terdapat dalam Sunan Ad-Daruqutni, bab tentang merenjiskan air di kemaluan. Musnad Ahmad, bab hadis Zaid bin Harithah. Syekh Arnaud mendhaifkan hadis ini. Kita bincang ada hadis ini dalam Sunan Nasa'i. Jadi hadis ni ada sokongan dia. Betul lah apa yang disebut oleh Syekh Arnaud, tetapi dia banyak juga sanad dia. Ulama kata hadis ni tidak dhaif. Kesimpulan ulama buat, tengok keseluruhan, dia ada sokongan hadis-hadis lain. Kita bincang dah dari Sunan Nasa'i. Jadi hikmat Nabi buat gini sebenarnya apa? Untuk mengelakkan daripada berlaku was-was itu. Sebab apa? Sebab kita telah ikut dah tata cara Nabi. Bila kencing kena istibra', puas hati dah lah kira-kiranya. Kemudian selepas tu ambil wudu. Selesai ambil wudu, tengok-tengok, tidak yakin, cuma berasa. Tapi sebelum berasa was-was tu sudah yakin dah. Sudah tu kita kata buat belaka dah, istibra' tu kita panggil. Kira-kiranya yakin benar dah. Habis dah air kencing tu di saluran kencing itu. Ambil wudu tu berasa, tapi waktu tak yakin ada. Ataupun boleh jadi dia nampak ada keseksaan air pada bahagian pakaian hak berbetul dengan kemaluan dia tu. Timbul was-was. Padahal tidak yakin, hak tentunya sebelum tu memang yakin dah. Jadi renjis air tu nak menghilangkan was-was itu. Jadi kita kira hak sebelum tu hak yakin tu. Jangan pula sebelum tu tak yakin dah. Tak boleh lagi tu. Kadang-kadang dia berasa tapi itu tidak yakin lah. Berasa saja. Tak usah kira tu. Dalam agama dia kira gitu. Kecuali kita yakin keluar, berasa lah. Bahkan bila kita basah, kita setuh keluar dalam kita, rasa basah. Tu lain cerita lah. Tu kena tengok lah. Kan dia boleh cium kan di seluar, nak tengok dia bau lain.
Ataupun kalau basah, memang kita pun jadi kalau tidak yakin pun lama kata berat sangka ke arah keluar kita tak lihat tu kena ambil wudu, kena bersih, kena istinja semula tu. Hak ni dak ni. Sebab hak tadi sebelum berlaku tu dia yakin dah. Kita kira tu hak tadi, hak berasa itu tu was-was. Was-was ni dia tidak yakin. Jadi nak menghilangkan was-was ni, hak ni sebenarnya bagi saya setakat apa yang saya baca lah, setengah-setengah ulama kata hak ni Nabi sebut untuk orang yang berpenyakit was-was. Jadi jangan peluk-peluk kita pakat renjih pula. Hak tak jakit ni, tak kena penyakit ni, tak payah buat lah ni. Jangan dibuat ni bagi orang yang kena penyakit was-was ni. Nak rawat tu siapa gitu kena buat. Hak kita ni molek-molek ada dah, tak payah. Lama pakat nampak berjeruk belaka dah. Jangan buat gitu tidak. Ni untuk orang yang ada masalah ni. Tu kan. Hadis ke-34 an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ja'ani Jibril faqala ya Muhammad idza tawadda'ta fantadih rawahu at-Tirmidzi bolehlah kau baca Tirmidzi Tirmidzi tu tak boleh baca tu. وقال هذا حديث غريب وسمعت محمدا يعني البخاري يقول الحسن بن علي الهاشمي الراوي منكر الحديث. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah datang kepadaku lalu berkata, wahai Muhammad, bila engkau hendak berwudu ya Muhammad idza tawadda'ta, apabila engkau telah selesai wudu. Tu maksud dia ubah sikit tu ada kesilapan. Wahai Muhammad, bila engkau selesai berwudu, bila engkau telah berwudu, maka hendaklah renjis. Sebab kita tengok pada tawadda'ta tu fi'il madhi tu. Telah berwudu, tawadda'a. Memang adalah hadis lain, dia ada lagi hadis lain ni bukan ni saja. Ni selepas selesai dah wudu. Jadi maknanya apabila engkau telah selesai berwudu hendaklah merenjis. Renjis tu pada pakaian itulah, bukan pada kemaluan tu, pada pakaian. Tapi ada juga sebenarnya ulama, tapi hak ni ulama zahiri. Dia kata Nabi sebut fandah ni farjah ni dalam bahasa Arab farjah ni dia boleh untuk kemaluan perempuan, dia boleh untuk kemaluan lelaki. Sebab tu Nabi guna seperti ni. Idza tawadda'ta. Hak tadi hadis tadi pun fanadha biha farjah, maka Nabi renjih pada farasnya. Jangan terjemah gitu. Nanya pokok kita terjemah gitu. Sebab dia sebut farjah tu, farjah asalnya faras lah. Nak ayat ini dalam bahasa hadis farah yang dia guna untuk zakat dan juga untuk kemaluan perempuan. Dia guna juga, tapi hak kebanyakannya tidak gitu, tapi digunakan juga. Contoh di sini hadis yang ke-33 ni. Maka Nabi pun renjis pada kemaluan. Dia tidak sebut farah. Tapi kalau farjaha boleh kita terjemah farasnya. Kalau farjaha, sebab ha tu dia rujuk pada perempuan. Boleh lah. Gitu cumanya dia kena faham lah. Kalau kita baca hadis-hadis berkait dengan taharah ni, memang dia ada guna pakat, tapi bukan kebanyakan lah. Dia guna juga faras ini untuk kemaluan lelaki. Sebab tu Al-Fadhil Ustaz Nasir Jemah merenjis kemaluannya, padahal guna farj. Dia faras ni kalau asal dalam bahasa Arab, segi bahasa maknanya lubang. Lubang tu asal maknanya. Tu kan. Baik, tak apalah. Hadis ni pun sama juga. Renjis tu maknanya untuk orang yang waswas lah. Kalau kita tidak waswas tak perlu, seperti yang saya sebut tadi lah. Sebab tu Nabi SAW sebut hadis ni. Apakah Nabi buat gini sama? Tak. Hak ni Nabi nak ajarnya ki waswas. Sebab tu ulama bincang hadis dalam konteks nak menghilangkan waswas. Jadi nak menghilangkan waswas ni mesti berkait dengan orang yang telah ada penyakit tu. Jadi kita yang tak kena penyakit tu tak usah duk mengada-ngada. Itu Imam Tirmizi berkata, ini adalah hadis gharib. Aku mendengar Muhammad, iaitu Al-Bukhari, Imam Bukhari, sebab dia ni anak murid Imam Bukhari, Imam Tirmizi ni. Bila dia sebut Muhammad berkata, maknanya Imam Bukhari lah tu. Kalau dia sendiri dia kata qala Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Kalau dia kata Abu Abdurrahman, makna dia
Kalau baca kitab Tirmizi gitulah. Kalau dia kata qala Abu Abdurrahman, mana dia? Kalau dia kata qala Muhammad, padahal nama dia Muhammad. Tirmizi ni nama dia Muhammad. Tapi dia tak guna, dia tidak kata qala Muhammad. Kalau dia guna qala Muhammad, itu dia nak ayat untuk guru dia, Imam Bukhari. Kalau dia nak ayat dia kata pandangan peribadi dia akan kata qala Abu Abdurrahman. Itu style Imam Tirmizi. Di sini dia sebut suasami itu Muhammad. Yaqul, yakni tu Al-Bukhari itu sebenarnya perawi sebut tu. Perawi tu. Bukan asal Imam Tirmizi. Kalau dalam asal dia tak sebut gitu. Dia kata qala Muhammad, yakni Tirmizi, yakni Al-Bukhari itu kata-kata perawi. Dia takut kita tak faham. Takut kita kata Muhammad ni dia lah memang Imam Tirmizi nama Muhammad. Tak. Dalam kitab dia kalau dia guna Muhammad, maknanya tok guru dia Imam Al-Bukhari. Kalau dia nak ayat dia kata, dia akan kata qala Abu Abdurrahman. Sebab dia ni kunyah Abdurrahman. Kunyah ni Abu Abdurrahman. Anak dia ada nama Abdurrahman. Kata Imam Bukhari, Hasan bin Ali Al-Hashimi, dia ni adalah seorang perawi yang sering meriwayatkan hadis munkar. Maknanya hadis ni dhaif lah. Kira-kira dhaif lah. Tapi hadis ni dengan sanad ni. Sebab tu saya kata, hak berkenaan dengan renjih kemaluannya, dia ada hadis yang tidak dhaif. Hak ni dhaif ni bukan kerana matan dia, kerana sanad dia. Sanad dia tu ada seorang perawi bernama Hasan bin Ali Al-Hashimi. Dia ni sering meriwayatkan hadis munkar. Hadis munkar ni, mana hadis dia riwayat ni bercanggah dengan hadis orang lain, hak lebih kuat. Jadi munkar lah, munkar ni kira-kira dhaif berat lah. Perbincangan tentang merenjiskan air di tempat kemaluan telah dibincangkan dalam hadis ke-28, bincang dah sebelum ni. Baik, kita pindah pula kepada hadis yang ke-35. An Aisyah qalat, bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama Umar khalfahu bikuzim mimma. Faqala ma hadha ya Umar? Faqala hadha ma'un tatawadda'u bih. Qala ma umirtu kullama bultu an atawadda. Qala ma umirtu kullama bultu an atawadda walau fa'altu lakanat sunnah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing, lalu Umar radhiyallahu anhu berdiri di belakangnya dengan memegang bekas air yang bertangkai berisi air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ini wahai Umar? Maka Sayyidina Umar pun kata, ini adalah air untuk Rasulullah berwudu. Maka Nabi pun kata, aku tidak diperintahkan berwudu setiap kali aku kencing. Mana aku tidak diperintahkan berwudu oleh Allah setiap kali aku buang air kecil, aku tidak diperintahkan berwudu. Padahal kita tengok dalam hadis lain, memang Nabi setiap kali dia qada hajat, tak kira hadah apa ni kita kata buang air kecil, dia akan ambil wudu. Dalam hadis lain. Tapi sini dia tak buat. Jika aku lakukannya, ia adalah sunat. Sunat. Jadi maknanya Nabi tu buat sekali tu sunat. Tapi Nabi dalam banyak hadis dia buat sama gitu. Mana selepas dia istinja mesti dia ambil wudu. Sebab apa? Sebab Nabi kata aku ni sentiasa dalam keadaan berwudu. Sebab dia nak sebut nama-nama Tuhan. Kalau orang bagi salam pun dia nak kata waalaikumsalam, assalam tu nama Allah. Bahkan dalam riwayat kita bincang dalam Sunan Nasa'i itu, Nabi kalau dia tak ada wudu dia tak jawab salam. Dia pergi ambil wudu, lepas tu baru dia jawab. Dan ma'ruf, sahabat pun faham perkara ini. Keadaan Rasulullah tu begitu. Baik, hadis ini menunjukkan bahawa wuduk hanya wajib kepada orang yang berhadas bila ingin melakukan amalan yang dilarang ketika berhadas, seperti sembahyang, tawaf dan sebagainya. Mana kalau tidak kerana sahabat benar-benar ni, dia jadi sunat ya. Orang panggil wuduk sunat. Hak wuduk wajibnya bila dia nak salat, bila dia nak buat amalan-amalan yang mana jadi syarat sah tu kena ada wuduk. Hak tu dia panggil wuduk wajib lah. Baik. Al-Munawi berkata, ini salah seorang tokoh dalam mazhab Hanafi. Dia kata mana? Dia kata menganggap wuduk di dalam hadis ini sebagai wuduk dari segi bahasa sahaja, menyalihi zahir tanpa sebarang keperluan. Yang jelas sebagaimana disebut, maksud dia begini. Kalau kita anggap maksud wuduk yang mana Sayyidina Umar sediakan air untuk Nabi ambil wuduk, lepas tu Nabi kata aku tidak diperintahkan untuk wuduk. Wuduk sini kita kena faham dari sudut istilahi. Wuduk
Wuduk lah. Sebab dia wuduk ni ada juga dari sudut bahasa. Wuduk dari sudut bahasa ni dia basuh tangan. Sebab wada'a ni dia boleh dengan erti basuh tangan. Dia boleh dalam bahasa Arab dari segi makna. Daripada kalimah itulah mari wuduk tu. Jadi kata Syekh Munawi, kalau ada orang faham wuduk hak sebut dalam dengan erti basuh tangan secara lughah, tak betul tu. Dia kena faham hak ni sebab tu Nabi kata. Maknanya apa? Maknanya Nabi akan basuh tangan tu. Nabi akan basuh tangan tu. Tetapi hak Nabi nafikan, dah hak Sayyidina Umar berniat untuk Nabi ambil wuduk tu, dan Nabi nafikan wuduk tu wuduk istilahi. Kita yakin Nabi akan basuh tangan tu bila selesai dia istinja tu, dia akan basuh tangan. Itu sebab adalah hadis lain Nabi suruh basuh untuk kebersihan. Dah hak tu sesuai dengan anjuran pihak kesihatan, doktor, memang sesuai. Tepat tu. Yang jelas sebagaimana disebutkan oleh Al-Wali Al-Iraqi ialah makna dari sudut syarak sini yang sudah dimaklumi. Maknanya hak ni secara istilahi lah, bukan secara lughawi. Umar radhiyallahu anhu mahu supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk selepas berhadas, tetapi Rasulullah meninggalkannya untuk meringankan umat dan untuk menerangkan bahawa bila beristinja kemudian ambil wuduk itu sunat sahaja. Nak ayat tu. Tapi kebiasaan Nabi memang Nabi ambil wuduk, tapi kukuk mana pun sunat, bukan wajib. Ya boleh. Maksudnya kalau tak ada wuduk boleh ke tak nak pegang Quran? Saya tambah lagi soalan, boleh ke tak ada wuduk nak baca Quran? Tadi sekat pegang ya. Ni baca boleh ke tak? Dia ginilah masalah ni, masalah khilaf. Rasanya kita bincang dah Sunan Nasa'i dulu. Asalnya ada bincang dah. Dia khilaf lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Kalau baca pun tak boleh pahala. Boleh baca, tak boleh pahala. Kalau nak dia pegang Quran ni maksudnya menanggung Al-Quran. Tak boleh juga. Dia kena mesti dia dalam keadaan bertaharah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Perkara ni termasuk dalam khilaf. Khilaf ni nak ayatnya boleh, bukan nak ayat molek. Semua ulama kata molek ada wuduk. Semua kata begitu. Cuma nak kata sebab dalam mazhab Syafi'inya dosa tu. Termasuk dalam dosa tu kalau buat gitu. Tapi dalam kitab fiqh ni dia ada sedikit keganjilan dalam perbincangan ni. Misalnya ulama-ulama ni dalam kitab lah. Ulama mazhab Syafi'i dia kata kalau sekiranya tak ada lah. Tapi hak tu berkait dengan orang haid lah, berkait dengan orang berhak, orang haid. Hak ni semua ulama. Tapi hukum mana pun khilaf juga. So kata tak apa pun boleh. Rakyat tak apa bukan makna molek. Kita tidak anjur kalau nak baca Quran secara serius tu, secara serius nak baca serius ni, tak ada wuduk, kita tak anjur buat gitu. Bak saya sendiri kita nak baca kan mesti kita ambil wuduk. Tetapi ayatnya benda tu khilaf. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh, dosa lah. Baca pun tak boleh pahala. Tu. Jadi kalau orang lain kata harus tu mana boleh pahala? Cuma tak dosa sebab dia kata harus, bukan makna molek. Tu kalau sekiranya orang panggil dalam keadaan hadas kecil. Tapi kalau hadas besar, misalnya kita kata dalam keadaan haid, lain, dia bincang lain tu. Kalau seorang itu berjunuk lain. Berjunuk ni lain, hak tu ulama lebih ketat lagi. Maknanya dia kena ambil wuduk. Mana dia kena mandi wajib lah. Hak berkenaan haid ni tak boleh mandi wajib. Tak boleh, dia kena kering dulu darah haid. Hak tu khilaf lain pula. Dia tak sama tu khilaf di kalangan ulama. Misalnya kita ambil perempuan haid lah, kita bincang tu dah. Memanglah dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam Imam Bukhari boleh baca Quran perempuan tu. Sebab kalau dia nak mandi wajib pun tak boleh lagi, mereka tak kering lagi darah haid. Tu lain cerita. Hak junuk tadi dengan sebab dia keluar air mani, sama ada melalui persetubuhan ke ataupun tidak melalui persetubuhan, asalkan keluar air mani, dia dikira berjunuk. Tu memang ulama kata, ramai ulama kata tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dia boleh pergi mandi selalu. Hak perempuan haid tak boleh. Kena 10 hari, kena tunggu lah. Cukup 10 hari biar kering darah haid baru boleh. Tu dia lain pula. Tu ramai ulama kata boleh. Ibnu Taimiyah ke Imam Bukhari kata boleh. Dalam mazhab Syafi'i pun ada kata boleh, tapi dengan niat tidak pegang Quran. Dengan niat tidak pegang Quran. Kalau dia nak pegang lah. Sehingga pelik ada dalam kitab. Letak jarum celah Quran. Lepas tu dia akad Quran tapi dia niat akad jarum. Kan pelik tu. Ketemu pakai helah. Dah terang dah akad Quran. Tapi dia letak jarum kan kecil. Dia letak celah Quran. Masa dia akad Quran dia niat dalam hati akad jarum. Siapa gitu sekali?
Sebab tu ulama lain kata tak payah kata kita pakai akad terus lah. Pakar pendapat orang lain pun betul juga, seolah ini sama-sama mazhab dia berdiskusi lah. Berdiskuti. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i pun kata tak boleh baca Quran. Dia kata boleh kalau niat doa, enggak doa berapa ya doa dalam Quran ni. Nak naik kereta ada baca doa. Lepas tu doa nak dapat anak. Gitu doa kampung ni. Lepas tu bukan semua doa. Itu perbincangan lah, perbincangan. Tetapi bagi saya ni hak ni khilaf lah. Kita nak pakai mana ikut kita. Dia kalau kita nak pakai kata hak ta'ali seperti mana mazhab Syafi'i. Besar mazhab Syafi'i ni, bukan kecil. Jangan kita kata dah besar satu mazhab. Mazhab Syafi'i memang ta'ali. Kalau kita nak pakai tu, tak apa. Tapi kalau orang lain nak pakai hak lain, nak pakai mazhab Bukhari. Tak apa, boleh. Dia kata tak boleh kalau buat gitu, makna dia telah meremehkan Al-Quran, menghina Al-Quran. Awak tak baca tu menghina Quran. Kawan ni sebelum masa dia taharah pun dia baca, masa ketika dia haid pun dia baca. Dia pun tak ada pun niat nak menghina awak, kata tu tuduhan tu. Nak yang nyebab khilaf ni, taksud itulah dia ada. Lepas tu kalau kata dia baca, dia pakai pendapat lain, salah ke dia? Tak salah. Kalau dia kata salah, makna seperti menyalahkan ulama-ulama lain pula. Besar juga tu ulama lain tu. Imam Bukhari ni kecil ke? Ni barang khilaf. Sebab tu bagi saya, khilaf jenis peribadi gini tak melibatkan orang, tak apa. Tapi kalau hukum perkahwinan, tak boleh kena ikut ketentuan pihak kita kata penguasa agama negeri, sebab dia berlaku melibatkan ke mahkamah. Tak boleh tu. Muamalah tu kena ikut kerajaan. Kerajaan Malaysia misalnya di Kelantan dia ada majlis agama Islam, kena ikut tu. Tapi kalau dalam bab peribadi, tu tak ada masalah. Siapa dia nak samai kita tu? Saya nak samai awak sebab awak tak ada wuduk baca Quran juga. Siapa dia nak samai? Bukan kesalahan pun. Bukan kesalahan pun. Kalau ada orang kata wajib ikut mazhab Syafi'i juga, kawan itu kena masuk bilik kaunseling. Ada masalah tu dalam pemahaman agama tu. Gitu ya benarnya, tak ada apa dalam bab ni. Kita akan jumpalah akhir datang. Banyak lagi kita tak bincang tu dalam kitab Mishkat ni. Akan jumpa akhir datang tu bab tu. Dalam bab tu. Jadi lepas tu bila sebut gitu, kita tetap juga nak pergi dengan pandangan ulama yang kata tak boleh, misalnya mazhab ni, tak ada jadi masalah pun. Tak ada jadi masalah pun. Gitulah. Tetapi kukuk mana kena ingat, semua ulama kata, kecuali hak perempuan haid tadi, hak perempuan haid tu dia perbincangan lain tu. Kalau hak kata dia dalam keadaan berjunub, dalam keadaan tidak ada wudu, memang semua ulama kata hak tu lebih afdal. Semua kata tak ada khilaf tu. Kena ada wudu. Cumanya bezanya kalau aku baca juga dosa ke tak? Kalau mengikut mazhab Syafi'i dosa lah. Tapi setengah-setengah mazhab lain tak. Cuma dia kata harus, bila harus ni maknanya boleh pahala juga. Ataupun tidak berdosa. Gitu. Hak sani dalam mazhab Syafi'i siapa berdosa lah tu. Tu beza dia. Lepas tu hadirat nak pakai hak mana? Selepas kita belajar, kita tahu perkara ni khilaf zaman Nabi lagi khilaf. Zaman sahabat lagi khilaf. Ikut kita. Atas pilihan kita. Saya tak nak kata apa tu. Dia setengah-setengah tempat tu dia tanya, ustaz dia pakai hak mana? Setaya kita ni ganas ni. Duk sebut-sebut ustaz pakai mana? Saya pakai hak boleh. Saya pakai boleh. Walaupun saya sendiri nak baca Quran tak pernah tak ada wudu. Ada wudu sama. Tapi dari segi kita nak pegang, kita pegang hak harus. Kalau perempuan haid, tu memang saya pegang pendapat hak kata memang tak boleh baca Quran. Boleh baca Quran. Walaupun saya sendiri, ialah kalau dari selain daripada hak haid, dalam keadaan kita tidak ada wuduk tu, kita ringanlah sikit. Misalnya kita nak ambil Quran, contoh ni, kita ni bukan dalam keadaan hadas besar, keadaan tak ada wuduk, tiba-tiba tengok Quran, anak kita letak atas latar atau di meja, tak sesuai lah dalam keadaan tu. Jadi kita nak ambil, pakai ambil gitu letak, tak ada wuduk, tak apa saya pegang tu dalam bab-bab tu. Mana ringan lah. Tapi kalau nak baca Quran pun saya tidak pegang seperti mana dalam mazhab Syafi'i. Tetapi saya sendiri dari segi pengamalannya kita nak ambil hak afdal. Cuma ayatnya kita pegang pendapat tu. Gitu ya. Mana kita tidak ikat tu sampai kemah keming kejap nak buka tak boleh. Tidak gitu. Tapi kalau ada nak buka tak boleh. Misalnya nak ambil Quran di atas meja, tak apa, selekeh, tak ada masalah tu. Tak ada siapa marah kita tu. Ini keluasan dalam mazhab lah. Dia kata tak boleh, tidak mazhab dia. Siapa
mazhab Syafi'i pia ni dia maksud. Cuba ya. Hak kita kata mazhab Syafi'i hak pia mazhab ni, cuba ya. Gapo dia maksud dia? Gapo dia? Cuba ya. Awak pergi Mekah tu pakai mana? Awak duk urusan bank tu pakai mana? Lepas tu hak duk beli barang bertangguh gapo semua sekali dengan deposit dengan betul, kau pakai mana tu? Syafi'i pia ke tu? Tak ada mazhab Syafi'i, tak boleh hak tu. Lepas tu hak mesin basuh duk pakai mana tu? Tak ada sirai-sirai pun. Jadi hadirat kena faham lah. Ni masalah fiqh. Saya ingat satu ketika tu ada sahabat saya, dia beli mesin basuh Syafi'i. Mesin basuh tu dia ada sirai. Pelik mesin basuh dia. Lama dah ni masa belajar. Dia kata puas hati mesin basuh ni. Dia lepas itu dia ada sirai ke atas air. Tapi kena air kuat lah. Air slow tak jadi. Kalau air mana ada lah ni tak apa nak jadi tu. Dia kena air kuat. Tak apa ikut lah. Itu masalah kita lah. Peribadi tu. Tak ada masalah pun. Gitulah. Jadi kita jangan, kita nak pegang, kita nak ikat kita dengan mazhab Syafi'i, ikat kita sore sudah. Kalau kita nak ikat kita dengan mazhab Syafi'i, dia kita nak ikat orang lain juga, tu jadi masalah. Dia tuduh orang ni macam-macam. Itu jadi bahayalah. Hati-hati. Kadang-kadang setengah orang kita ni kita sebut gitu pun dia marah dah. Padahal perkara tu perkara kebebasan dalam bab mazhab. Akidah tak boleh. Gitu. Orang yang kecek kadang-kadang nak ikut mazhab Syafi'i tak boleh lari. Dia pun tak ikut dah semuanya. Cuma dia tak tahu. Ya senyap. Dia tak ayak ke bapak dia ni. Dalam bab ni dia tak ikut dah Syafi'i. Hak ni dia tahu. Cuma dia tak erti. Jual bersyarat ni boleh ke dalam mazhab Syafi'i? Tak boleh. Dalam jual beli tak boleh ada syarat-syarat. Tapi kita ikut mana tadi? Tu benda-benda gitu banyak dah. Dalam bab muamalah, sistem perbankan misalnya. Banyak kita tak ikut. Sebab apa? Sebab ulama-ulama kita di Malaysia ni memang dia cerdik. Dia tengok mana lebih bermanfaat untuk umat sesuai dengan zaman. Boleh jadi satu ketika bila zaman berubah akan guna pula pendapat yang satu ketika ditinggalkan. Memang begitu hakikat pendapat ulama ni. Dalam bab ni dia ada keluasan dia. Ni bagi bab muamalah ni dia guna kaedah. Kecuali dalam bab ibadat khusus ni tetap tak boleh apa dah. Kalau tahiyatul masjid tu tak boleh jemaah, pas apa khidmat tak boleh jemaah dah tu. Dia tak ada keperluan tu. Gitulah hadirat. Jadi bila kita faham perkara ni, manakala ada orang berbeza dalam bab ni pun, insya-Allah dia tidak jadi satu perkara yang membebankan akal kita lah. Kalau tidak dia denyuk dah. Bila tengok orang lain buat tak serupa dia. Hak jenis berdenyuk gini ni, dia kena belajar biar lebih sikit daripada apa yang dia belajar hak sekala tu. Kalau dia denyuk tu bahaya tu. Boleh pecah orang tu pakai hospital tu. Kena jaga molek. Saya kena dah tu ya, saya sebut agak boleh hadirat kata awan kasar dak sebab orang kita ni saya kena dah. Kita bincang hadis Nabi ni hadis dia tidak khusus untuk Syafi'i. Dia hadis Nabi ni. Sebab tu dalam hadis-hadis dikumpulkan oleh ulama mazhab Syafi'i, mazhab lain pun syarah hadis tu. Sebab syarah hadis tu bukan untuk eksklusif untuk awak. Kita kena faham tu. Cuma khilaf tu ada sebab dia. Sebab tu penting. Sebab tu saya tekan sangat misalnya dalam pengajian Nasa'i kita tekan sangat dalam bab ni. Imam Syafi'i kata kenapa khilaf? Apa dalil dia? Biar kita tahu. Kadang-kadang daripada satu hadis tu lebih pada 4 mazhab keluar. Istinbat hukum. Sebab apa? Kaedah istinbat hukum tidak ada berbeza. Kaedah tarjih, kaedah jam, macam-macam kaedah. Kalau kita ngaji Sunan Nasa'i, siapa 700 lebih dah hadis tu, banyak dah kita jumpa tu. Kaedah-kaedah yang ulama guna. Misalnya kita kata bab setuh zakat. Tepat kita kalau setuh zakat, kalau tak ajar molek masyarakat, tak royak molek, tiba-tiba mari tebuk setuh zakat tak batas, pas setuh hidung, dia kata Wahabi. Kita kata dak, amba tak royak tak habis lagi. Saya nali kata gitu tu. Amba royak tak habis dia kata Wahabi dah. Saya nali kata. Cuba-cuba kata mula. Dia tak berani nak kata saya nali Wahabi. Dia tak berani. Kalau dia kata saya nali Wahabi hadirat. Bakal natu dia pun tak siwak tok tua. Orang kita ni hadirat kadang-kadang dia gitu sikap dia pelik sungguh kita kata. Hak benda lain boleh berbeza. Boleh berbeza. Tapi hak ni tak boleh. Tu pelik tu. Okey ke kita kata setuh zakat tu dah. Tak ada tu. Saya nali kata puak aku setuh hidung je. Sahabat tu. Ibnu Mas'ud kata gitu. Takut besar tu.
Tu. Lepas tu kita nak pakai kata mana setuh zakat tu batal tu. Pakai tak apa tu memang mazhab Syafi'i gitu. Dia kita pun tak boleh kata tak betul tu tak boleh juga sebab ni khilaf muktabar ni. Khilaf ada dalil semuanya. Gitulah hadirat. Saya sebut tu bukan apa bila tanya soalan ni pendek tu. Cuma nak ayat ni takut kalau saya jawab gitu saja takut jadi nampak salah faham pula. Dah hadirat boleh tanyalah. Kalau saya boleh jawab, saya boleh jawab gitu jelah. Tetapi kalau tanya kita benda-benda ijma', kita tak akan ubah dah kalau ijma'. Misalnya perempuan haid kena semaya ke dak, tu ijma' dah tak boleh. Kalau ada orang kata perempuan haid kena semaya, kafir dia tu ulama kata. Waktu bagi ijma'. Nak ijma' wano sahabat khilaf, situ khilaf dah. Nak siapa ke zaman kita tu banyak nah khilaf. Kalau baik sebab tu kita kena tahu. Sebab tu hak kita duk mengaji tidak dalam syarah Nasa'i siapa 700 lebih lah hadis tu. Kena nak jumpa sama hak ni ijma'. Bila ijma' ulama tak bahas lalu. Kalau jelas ijma' ulama tak bahas lalu. Tapi kalau tidak ijma' masih ada ruang khilaf, di situ akan berlaku perbincangan di kalangan ulama. Baik, saya ambil lagi. Hadis yang ke-36. Lepas tu ada biarlah nak sebut soalan ni hak berkait dengan ni nah bunyi ya tak. Ni tidak sinilah saya kuliah. Dia tanya gini. Lepas tu lagu mana ustaz dia ni kata tak. Dalam kuliah ni. Suami isteri dia pakai bata. Setuh suami isteri. Ni hak setuh suami isteri bukan nak ayat tapi bahasa sama. Ni bahasa khilaf lah belakang ni. Isteri dia pakai mazhab Syafi'i. Dia duduk di Malaysia lah belakang ni. Mana kalau dia setuh untuk laki dia, batal wuduk dia. Tok laki dia kata tak batal. Tak pelik ulama kata batal lah dia sebab dia moga dia pegang pendapat kata batal. Tok laki dia tak batal, moga dia kata tak batal. Lepas tu lagu mana? Dak lagu tu. Lagu mana lagi? Lepas tu dia kata tak aci lah. Awak setuh saya batal. Awak tak. Sebab tu dalam ni kena faham-faham lah maknanya tok laki jangan setuh lah. Setuh dinding, setuh kain, sudah lah. Jangan setuh dia. Nyayo ke dia sebab dia pakai batal. Sebab tu bagi saya, kalau saya ni bincang molek lah. Bincang molek. Kayak kita nak buat rumah, nak tak dapur mana boleh bincang. Nak tak dapur depan ke dapur belakang. Tiang ni nak bulat kau 4 segi. Hak tu pun bincang tu. Berhari-hari nak tentu tiang saja. Nak buat rumah. Hak ni tak kita boleh bincang. Ginilah kita pakai tak batal lebih mesra lagi. Bincang molek. Tapi kena tahulah. Ada ke dok pendapat tu dalam agama kita kena tahu, jangan agak-agaknya ada apa kali. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Dia kena tentu ada kena tahu. Dia tak boleh agak-agak tak sah. Dalam nak amal. Dia kata kita dengar banyak dah khilaf ni pun berkalinya ada foto juga tu dia kata. Tak boleh gitu. Dia kena jelas ada. Kena tahu, tak ingat dalil tak apa biar tahu ada. Itu hadirat. Kalau kita buat atas rasa agak tak sah tu. Tak boleh, dosa gitu tu, amal tu. Gitu saya malah duk panjang lah tu ya. Lalu tanya, ustaznya panggil mana? Saya sebut tu, saya pergi pendapat Bukhari, lepas tu Aisyah tak batal. Sahabat ramai pergi kata tak batal, saya pergi tu. Adalah sebab saya, lepas tu hati-hati nak pergi kata batal. Tak apa, saya kira tak ada masalah pun. Tak ada masalah, tak berkait kita tu masing-masing tu. Gitu. Jangan pula kita sakit hati. Apa dia pergi tak batal. Kita pergi pasti sakit hati. Siapa nak makan nasi pun tak lalu. Kalau dekat tu dia mau pergi sepakat awal lah kalau gitu. Gitu yalah mudah kita buat kira. Baik, hak terakhir kita ambil selagi hadis ni. Gitulah hadis-hadis. An Abi Ayyub Al-Ansari wa Jabir bin Abdullah wa Anas bin Malik anna hadhihi al-ayah nazalat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral ansar innallaha qad athna 'alaikum fit tuhur fama tuhurukum qalu natawaddau lis-salah wa naghtasilu minal janabah wa nastanjibil ma' qala fahuwa dhaka fa 'alaikumuh. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari, Jabir bin Abdullah dan daripada Anas bin Malik bahawa ayat ini turun. Ayat mana? Ayat tadi. Ayat tadi fihi rijalun, ada di kalangan lelaki-lelaki yang mana yuhibbuna an yatatahharu, mereka suka untuk bertaharah.
Dan Allah suka pada orang yang melakukan taharah. Kata Abu Ayyub, Jabir dan Anas, sebenarnya ayat ni turun. Ayat ni turun ni tentang orang Ansar. Dia baca ayat ni, kemudian dia sebut hadis Nabi. Maknanya dia bawa hadis Nabi sebagai nak menyatakan hadis Nabi ni menghuraikan maksud siapa dhamir wa yuhibbuna tu siapa. Mereka suka tu siapa mereka tu. Dia guna hadis ni untuk menghuraikan ayat Quran tu. Ni dia panggil tafsir Quran menggunakan hadis. Hak ni hak moleknya. Apa dia kata? Nabi SAW berkata, wahai golongan Ansar, sesungguhnya Allah telah memuji kamu dalam ayat tadi. Dalam ayat tu fihi rijalun yuhibbuna ayat. Allah puji kamu. Maknanya mereka tu maksudnya orang Ansar. Dengan sebab kamu bersuci. Maka Nabi tanya puak Ansar, mu suci lagu mana? Apa bentuk bertaharah yang kamu buat tu? Puak Ansar pun jawab, kami berwudu. Kami berwudu. Maknanya setiap kali dia berhadas dia putus ambil wudu. Tu perangai puak Ansar. Untuk semaya dan sebenarnya dalam riwayat lain syarah dia, makna dia sentiasa ada wudu. Kalau tidak semaya pun begitu juga. Kalau berwudu untuk semaya tu kita begitu, semua begitu. Ni sebut mana wudu tu wudu hak betul lah. Seperti wudu Nabi, memenuhi sifat wudu Nabi. Lepas tu dia mandi junub lah, kerana sebab berjunub. Dan dia beristinja dengan air. Dia tidak istinja dengan batu. Kalau dia guna batu pun dia guna air pula lepas tu. Lepas ni kita bincanglah hadis kehadapan ni, dia ada sebut kepentingan beristinja dengan batu dengan air, nak berbanding dengan batu. Mana lebih suci? Dia mana lebih afdal? Nabi pun sebut, walaupun hadis tu setengah ulama pertikar. Tak apalah. Maka Nabi pun kata kepada dia, itulah kelebihan kamunya. Makna sentiasa ada wudu. Bukan nak semaya saja. Lepas tu bila berjunub kat, mana ambil mandi, tidak tunggu lama, tidak sekali hari baru mandi. Tak. Lepas tu beristinja pula dengan air. Nak ayatnya bersih cara dia tu. Sebab tu Allah suka. Hadis ni sebenarnya mengikut ulama menunjukkan kelebihan beristinja dengan menggunakan air. Perbahasan berkenanya telah pun tersebut dalam hadis yang ketiga. Peringkat awal tu kita bincang dah. Gitulah. Cuma ringkasnya gini hadirat. Kita berhenti setakat tu, cuma saya nak sebut gini, takut setengah-setengah takut tak dengar hak dulu. Hak ni nak ayat kelebihan beristinja dengan air. Baik. Kalau dalam kitab Bulughul Maram, hak dalam fiqh Syafi'i itulah, pensyarah sebut misalnya Tawdihul Ahkam tu, dia sebut, dia kata memang bukan dalam mazhab Syafi'i saja. Ulama dalam mazhab mana pun dia kata yang paling afdal kita beristinja, kita guna batu ataupun sesuatu yang seperti batu, kemudian guna air pula. Sebab kalau guna batu ni, boleh kita sebut dia sekadar menanggalkan air najis, tetapi dia tidak menanggalkan sepenuhnya kesan najis itu. Itu yang pertama. Tetapi itu ada keharusan bagi yang tidak ada air. Tapi kalau ada air, setengah ulama kata tak boleh kena guna air. Sebab itu lebih bersih. Tapi ada yang kata tak apa, istinja dengan batu boleh dah. Tapi kukuk mana pun tidak afdal tu. Tapi boleh, harus. Sebab tu ulama sebut harus beristinja dengan batu. Tu. Cuma bila nak guna batu sunat 3 kali. Bila nak guna. Tapi istinja dengan batu sendiri tu harus. Bila kita nak guna istinja dengan batu hak dikatakan harus, maka di situ ada sunat kena 3 biji batu. Dalam hadis kita bincang dah. Baik, yang paling afdal ni bukan tertentu pada mazhab. Semua kata istinja yang paling afdal adalah guna batu dan seumpama batu, kemudian guna air yang terakhir. Sebab itu lebih menyucikan. Dia menanggalkan air najis dan meninggalkan kesan najis itu. Dia hilang semua. Lepas tu lebih baik. Jadi kalau kita guna tisu dulu, lepas tu baru guna air, itu lebih afdal. Antara hikmatnya apa? Dia tangan kita ni, ni payah guna bahasa Kelantan tak? Dia tidak bolok kena najis tu. Ni kayak kalau tak guna itu, kayak bolok lah. Tak bolok. Kalau tak wak kita kata dengan najis tu. Tapi tak apa, muka air kita manyuk. Sebab tu kita bila dia istinja sebelum dia tak kena. Sebab dia bolok tu. Dalam kitab tersebut mana tidak bertalawus, bergelumai dengan najis tangan. Nabi tak suka tu. Tu molek kalau boleh buat gitu molek benar, tapi kat payah kat lah tu. Silap-silap iblis sombak lu tanah tu. Kena ingat juga tu, kena berhati-hatilah. Kalau nak buat tu kena buat persediaan rapi juga tu. Jangan main-main. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.